Maka jagalah tuan-tuan. Ni Ramadan. Jagalah Ramadan. Ada orang sebelum Ramadan tak semayang 5 waktu. Dalam Ramadan tak solat 5 waktu. Lepas Ramadan tak semayang 5 waktu. Sama aja. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Ada orang sebelum Ramadan dia tegur arak. Dalam Ramadan dia tegur arak. Selepas Ramadan dia tegur arak. Tak berubah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Doa Jibril, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT keluarkan kita daripada Ramadan dalam keadaan dosa kita diampunkan. Dosa kita diampunkan seperti mana kita baru dilahirkan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita setakat ni, insya-Allah. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling besar, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memasukkan kita semua ke dalam syurga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada sebuah hadis yang membuatkan saya merenung panjang hadis tersebut daripada kekasih kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut satu hari, hadis ni sahih Muslim. Aku pernah ditunjukkan di dalam syurga satu orang lelaki. Orang lelaki. Antara mukjizat Rasulullah, Nabi telah pun melihat isi syurga. Sallallahu alaihi wasallam. Jalan rayanya, pokoknya, sungainya, bidadarinya, kenderaannya, bangunannya, Nabi dah tengok. Antara yang Nabi tengok dan Nabi ceritakan kepada kita semua, malam ni saya nak sebut hadis ni. Tuan-tuan tengok. Aku melihat di dalam syurga satu orang lelaki. Yataqallabu fil jannah. Dia bersedap-sedap dan bermewah-mewah dengan nikmat syurga. Pakaian mewah, kenderaan mewah, rumah mewah, pakaian mewah, makanan mewah. Fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Dan punca dia masuk ke dalam syurga itu sebab dia potong sebatang pokok di dalam hidupnya. Sebatang pohon dalam hidup dia. Dia Islam, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, yang wajib ni buatlah. Benda baik yang dia buat, kata Nabi, sehingga dia masuk syurga, satu. Yang ada dalam masjid ni, kalau ikut kira-kiraan kasar, lebih baik daripada laki-laki ni dari segi bilangan kebaikan. Contoh kebaikan yang Nabi buat itu ialah Nabi senaraikan seluruh kebaikan yang dia buat. Satu tu je. Sembahyang 5 waktu, zakat, puasa, yang tu buat. Ni hak benda baik ni. Lelaki ni satu hari dia keluar dari rumah, dia tengok satu pokok, kanat tu'zil muslimin, pokok ini menyakiti orang Islam. Kerana pokok ini mengganggu lalu lalang orang Islam. Lalu lelaki ni pun turun dari kenderaan dia ataupun berhenti dari perjalanan dia. Dia kata, "Ya Allah, aku nak buang pokok ni sebab dia ganggu orang Islam. Mungkin aku masuk syurga." Lalu dia pun potong pokok itu.
Allah melihat perbuatan itu. Allah redha dengan perbuatan itu. Allah terima perbuatan ikhlas itu. Dengan satu amalan itu, beliau masuk ke dalam syurga Allah. Satu ya. Bila saya baca hadis ni, saya tengok hadis ni, riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain sebut, bukan dia buang pokok, dia buang satu dahan. Lelaki ini hanya buang satu dahan. Subhanallah. Tetapi dahan itu mengganggu laluan orang Islam. Dia buang dalam keadaan dia faham, wahai Allah, aku buang dahan ni sebab dia ganggu laluan orang Islam. Satu. Dan yang keduanya, wahai Allah, aku buang dahan ini kerana Allah. Tak ada gambar yang diupload, tak ada status yang ditulis. Tiada berita yang direkodkan. Kerana Allah. Cerita yang macam ni ada lagi ratusan cerita. Tuan-tuan semua pernah dengar seorang pelacur bagi minum seekor anjing. Kemudian Allah ampunkan pelacur tadi. Akhirnya dia masuk syurga. Allah nak apa ni daripada kita ni? Apa yang Allah nak dari kita ni? Satu yang Allah nak, kita buat apa sahaja kerana Allah. Kamu derma 10 sen kerana Allah lebih bernilai daripada derma kamu 10 juta ringgit bukan kerana Allah. Kamu solat duha 2 rakaat setahun kerana Allah, 2 rakaat setahun itu lebih bernilai dari 1000 rakaat duha bukan kerana Allah. Sebab tu ada seorang sahabat, ada satu sahabat, satu ni je. Dia berjihad di sisi Rasulullah sehingga Nabi pun tengok dia berjihad, Nabi tengok keberanian dia, sahabat-sahabat tengok keberanian dia. Akhirnya lelaki ini mati. Apabila disebut-sebut tentang keberanian dia di sisi Rasulullah, sahabat-sahabat lain cerita, lelaki ini berani, lelaki ini kuat, lelaki ini bunuh ramai musyrikin. Nabi kata huwa finnar. Dia di dalam neraka, kata Nabi. Pandangan semua sahabat, lelaki ini ikhlas, lelaki ini berjihad, lelaki ini berjuang. Bukan main Dota, tuan-tuan. Lelaki ini pakai perisai perang. Lelaki ini membawa pakaian perang, membawa pedang perang, tombak perang. Akhirnya mati. Nabi kata huwa finnar. Laki itu dalam neraka. Wal'iyahzubillah. Tengok balik. Oh, dia tidak berjihad kerana Allah. Dia berjihad untuk orang sebut dia berani. Dia berjihad untuk orang sebut dia kuat. Lalu orang ramai pun sebut dia berani, orang ramai pun sebut dia kuat, maka dia dah dapat pujian dunia, dia tidak ada pahala di sisi Allah. Tuan-tuan, para pelajar pula. Tuan-tuan nampak budak-budak ramai, muka-muka remaja. Saya cikgu, belajar. Saya cikgu, lama saya jadi cikgu, sekolah menengah. Muslimin, muslimat sekalian, Allah nak kita ikhlas. Satu. Yang kedua, jangan buat jahat dengan makhluk lain.
Kamu buat jahat dengan makhluk lain walaupun binatang, kamu boleh dihumbankan oleh Allah dalam neraka. Seorang wanita yang mengurung kucing dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sebab dia biar kucing itu mati perlahan-lahan. Berbulan dia biarkan kucing itu dalam sangkar itu, dalam kurungan itu, air dia tak bagi, makanan dia tak bagi. Nabi kata, hiya finnar. Wanita itu ahli neraka. Allah nak bagi tahu kepada saya dan kita semua, jangan buat jahat dengan orang lain. Kalau tak bagi ceramah ustaz, lagi bahaya. Macam tak faham semua. Itu buat jahat dengan binatang. Sengaja-sengaja halang. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yarah. Semua hafal satu masjid. Sebesar zarah kebaikan kamu akan ditimbang, sebesar zarah kejahatan kamu akan ditimbang. Cuma bila kita tengok hadis tadi, lelaki yang buang dahan tadi, kita dapat faham Allah nak ikhlas. Yang kedua, buat baik dengan orang lain. Antara buat baik dengan orang lain dalam bulan Ramadan ialah menyediakan makanan berbuka untuk orang miskin. Masjid dan surau yang buat buka puasa, di masjid dan di surau jangan gairah buat buka puasa, muka tu je pergi makan 30 orang tu. Peruntukan banyak. Sekap, kerapu, ayam golek, kambing golek. Pusing 30 orang tu, 40 orang. Saya tak setuju yang tu. Kalau di sekeliling tuan-tuan ada orang susah, kamu bungkus lauk, bungkus nasi, pergi bagi orang susah. Jangan makan geng surau tu je. Kalau dah tahu orang tak datang, bungkuslah pergi. Dengan asbab BJK Masjid bungkus, hantar kepada orang miskin, orang susah tadi, lembut hati dia, seronok nak pergi masjid, pergi surau. Berlaku di sebahagian masjid, sebahagian surau, 50 orang tu je, circle tu je. Peruntukan 7-8 ribu dapat. Untuk ihya Ramadan. Antara kebaikan yang boleh buat untuk orang, untuk bulan Ramadan ialah menyediakan makan. Antara kebaikan dalam bulan Ramadan ialah memberi makan untuk orang-orang miskin. Cari orang miskin. Cari. Kadang-kadang miskin bandar lebih susah daripada miskin luar bandar. Kita tengok jiran kita, ada kereta, ada Esro, rupanya beras tak ada. Beras dan ayam tak ada di rumah untuk masak berbuka. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur, jirannya kelaparan. Tidak sempurna iman seseorang yang tidur, jirannya kelaparan. Minggu lepas saya ziarah satu keluarga duduk buat rumah di atas tanah, bukan tanah persendirian, tanah rizab kerajaan. Rumah pun dinding tu kalau tuan-tuan tolak 5 orang, terbalik. Anak 9. Gaji tak lebih 1,000. Isteri pakai tongkat. Suami gaji tak lebih RM1,000. Itu tahap apa tu? 9 tu bukan saja-saja saya kali tu. Saya kata 9 tu 9. Asal 10 ustaz meninggal seorang.
tinggal 9. Gaji 1,000, 9 anak. Itu B berapa tuan-tuan? Itu tak ada B tu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sesiapa yang memberi makanan berbuka puasa untuk orang berbuka, tak kira miskin ataupun kaya. Cuma saya sebut lebih utama orang susah. Sesiapa yang bagi makan untuk orang Islam lain berbuka puasa, maka dia mendapat pahala seperti seorang berpuasa. Pahala puasa ni Allah rahsia. Besarnya pahala puasa sehingga dirahsiakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Bila kita akan melihat pahala puasa di mahsyar nanti, pahala dan dosa akan dilihat dengan mata kasar kita di padang mahsyar. Mata ni. Malam ni kesemua tuan-tuan dengan berat badan masing-masing, ketinggian masing-masing, warna kulit masing-masing, nama masing-masing, begitulah di padang mahsyar nanti dengan ciri dan sifat yang sama 100% tidak diubah oleh Allah. Tuan-tuan boleh tengok kawan di kanan, di kiri sekarang, macam itulah tuan-tuan akan jumpa dia nanti di padang mahsyar. Seperti mana kena cahaya matahari tuan-tuan rasa panas, kena cahaya kipas tuan-tuan rasa sejuk, begitulah di mahsyar. Seperti mana tuan-tuan teguk air, tuan-tuan rasa hilang dahaga, tuan-tuan makan, tuan-tuan kenyang, begitu di mahsyar. Dan seperti mana tuan-tuan boleh melihat saya di depan sekarang ini, begitulah tuan-tuan akan melihat dosa dan pahala ketika nama kita dipanggil dan ditimbang amalan-amalan kita. Tengok macam ni. Pahala dan dosa. Besarnya pahala berpuasa Ramadan Allah rahsiakan. Nanti di mahsyar kita tengok. Subhanallah. Hampir semua surau Jumaat di Putrajaya, saya tanya tadi, mereka anjurkan berbuka puasa. Hampir semua surau di Putrajaya anjurkan berbuka puasa. Ada lebih kurang 20 surau. Tuan-tuan boleh pusing 20 surau, setiap surau pergi letak duit. Kalau tak ada duit, letak RM1 satu surau. Ya Allah, ini je kemampuan aku belajar lagi, Ya Allah. Aku pun makan di surau ni juga, buka puasa. Ya Allah, RM1 je dia ada. RM1 dia pusing 20 surau. Ya Allah, aku niatkan ini untuk berbuka puasa sepanjang Ramadan. 1 masjid, 2, 3. Yang gaji RM5,000 jangan letak RM1. Lampaulah. Ikut kemampuan. Kalau pergi bazar Ramadan boleh habis RM80, kenapa kat surau bagi RM5? Pergi bazar Ramadan habis RM124. Tengok. Habis. Kenapa bila bagi untuk tabung ihya Ramadan RM10? Kamu nak hidup di dunia ke nak hidup di akhirat? Ikut kemampuan dan Allah Maha mengetahui kemampuan masing-masing. Allah tahu kemampuan. Allah Maha mengetahui. Bila Allah sebut setiap pohon, setiap daun yang gugur pun Allah tahu di mana daun itu gugur. Bila daun itu gugur, berapa lama masa dia ambil untuk dia gugur? Lebih-lebih lagi Allah tahu ketika kamu masukkan duit ke dalam tabung ihya Ramadan, berapa kemampuan kamu. Kamu gaji RM40,000 sebulan, kamu masuk RM5.
Tak baloi ya. Ada 20 surau, tuan-tuan pusing semua surau tu. Seorang sahabat nama Ibnu Umar, Sayyiduna Ibnu Umar. Tuan-tuan tengok, saya sebut kisah. Kisah berpuasa salaf. Bagaimana salaf berpuasa. Salaf ni 300 tahun yang pertama di kalangan umat Nabi Muhammad. Sekarang dah 1400. 300 tahun yang pertama, mereka itu salaf. Mereka itu salaf. Seorang sahabat nama Abdullah bin Umar. Salaf 300 tahun yang paling awal. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, itu dinamakan salaf. Itu salaf original, salafi original. Yang betul-betul punya salaf. Sayyidina Ibnu Umar, kalau berbuka puasa, dia tidak akan berbuka kecuali dengan orang miskin. Sehingga dia akan bawa balik orang miskin ni ke rumah. Setiap hari sepanjang Ramadan. Sekiranya dihalang oleh ahli keluarga tak bagi, maka malam itu Ibnu Umar tidak berbuka puasa di rumah. Sifat orang dulu. Kemudian seorang salaf nama Imam Hammad ibn Abi Sulaiman, imam besar dalam hadis. Bila datang Ramadan, Imam Hammad ibn Abi Sulaiman akan menyediakan makanan berbuka puasa untuk 500 orang sehari. 500 orang sehari. Tilata syahri Ramadan, sepanjang bulan Ramadan. Dua ibadat antara yang paling banyak dilakukan oleh ulama salaf dalam Ramadan. Pegang tuan. Dua ibadat antara yang paling banyak ditumpukan oleh salaf dalam bulan Ramadan, selain daripada puasa wajib lah. Nombor 1, membaca Quran, dan yang kedua, it'amut ta'am, menyediakan makan untuk orang berbuka. Menyediakan makan, tadi kita dah sebut, dan yang kedua adalah membaca Quran. Saya dah sebut yang pertama, iaitu menyediakan makan. Dan saya dah cadangkan kepada diri saya dan kita semua macam mana kita nak buat. Cari masjid yang buat ihya, masukkan dalam tabung ihya Ramadan. Malam ni ada kutipan. Malam ni ada kutipan untuk tabung ihya Ramadan geng Surau Putrajaya. Tuan-tuan tak payah pusing lah. Bagi dalam tu. Bagi niat, ya Allah, ini untuk buka puasa. Semua surau yang buat buka puasa. Masuk. Ikut keperluan, kemampuan masing-masing. Yang mampu 10, yang mampu 50, saya tak ada apa-apa kepentingan. Tuan-tuan dan akhirat masing-masing. Kehidupan ini akhirat. Esok kita nak bercakap, insya-Allah, tajuk akhirat di Bandar Tun Razak, iaitu tajuk Telaga Kautsar dan tajuk Titian Sirat. InsyaAllah. Bukan tajuk Ramadan esok. Yang pertama, memberi dan menyediakan makan. Kalau orang kampung dulu, bulan Ramadan, dia akan masak lebih, kuah lebih, cucur ataupun kuih lebih, kemudian bagi ke jiran. Cuma silap kita dulu, waktu kita bagi ke jiran, kita tak niat ikut sunnah Nabi. Kita tak niat yang tu memberi makan jamu berbuka puasa untuk umat Islam yang lain. Kenapa bagi ni? Dah semalam dia bagi kuih karipap. Balaslah bagi pinggan tu. Nak balas pinggan.
Balas ni bukan curi, nak membalas kembali pinggan yang semalam bagi itu. Tuan-tuan, itu je niat kita. Rugi 30 hari jiran ni bagi bihun, kita balas balik kuih ni, kita jiran ni. Rupanya itu sunnah. Waktu kita bagi 10 biji kuih itu, 10 orang makan berbuka, 10 pahala berbuka, 10 pahala berpuasa. 10. Kalau tak mampu nak masak di rumah bujang, singgah beli kuih, sagi tengok tepi jalan orang buat kerja tu, bagi. Janganlah 2 petang. Hak tu sahur pula dia azab lagi. Pukul 6.30 keluar pergi bazar, beli sambil tengok ada yang bekerja tu, tak balik lagi. Yang buat kerja construction tepi jalan, bagi. Janganlah yang India, yang Islam ni. Yang India Muslim tak apalah, kan? Saya tuan-tuan. Satu. Kemudian yang kedua, Quran. Quran ni Ramadan, bulan Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan Allah bawa turun Quran. Daripada mana wahai Allah? Quran di Lauh Mahfuz ada 30 juzuk. Pada bulan Ramadan, Allah arah Jibril bawa turun 30 juzuk daripada Lauhun Mahfuz bawa ke langit dunia. 30 juzuk. Bila? Ramadan. Maka dengan sebab itu Ramadan bulan Quran. Waktu saya belajar di Syria dulu, antara suasana pelik yang saya tengok, polis baca Quran. Polis tepi jalan ni. Polis yang tepi jalan, polis yang naik motor, polis yang naik kereta, bila dia berhenti, bila dia pegang Quran. Pegang Quran atas, baca Quran atas bas, baca Quran dalam van di kalangan masyarakat orang awam, yang tu biasa. Ini polis. Dan di Malaysia tak pernah nampak lagi lah. Kena buatlah polis yang ada kan. Pegang. Mereka pegang tuan-tuan. Pegang Quran tu. Pegang Quran. Baca. Subhanallah. Mereka menghidupkan Ramadan dengan Quran. Rupanya sebab Ramadan Syahrul Quran. Bulan Quran. Ustaz cerita sikit bagaimana salaf menghidupkan Ramadan dengan Quran. Imam Malik, Presiden ulama di Madinah, Malik ibn Anas radhiyallahu anhu, Imam Malik. Tiap-tiap hari mengajar di Masjid An-Nabawi. Bila datang bulan Ramadan, kitab hadis ditutup oleh Imam Malik sepenuhnya. Wa yuqbilu ala tilawatil Quran, Imam Malik tumpu baca Quran. Lebih pelik daripada itu lagi, Presiden umat Islam, Perdana Menteri umat Islam pada zaman itu, Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Kekayaan dia tuan-tuan tak usah ceritalah. Kekayaan ketika itu, saya boleh sebut 10 kali lebih mewah daripada Malaysia. Kekayaan kerajaan Islam ketika itu. Perdana Menteri dan Presidennya nama Al-Walid Ibnu Abdul Malik. Dia dalam bulan Ramadan, Perdana Menteri ini dalam bulan Ramadan, seminggu sekali khatam. Dia. Belum lagi hak bawah ni, belum lagi rakyat. Yang rakyat yang di bawah ini, suasana Ramadan ayyamas salaf, pada hari salaf, selepas Isyak mereka solat tarawih, habis tarawih kesemua tergesa-gesa pulang sebab subuh nak masuk. Kisah itu menjadi
kisah ibadat salaf ini tidak lagi ditemukan walaupun daripada mulut orang yang berceramah pada malam ni. Tuan-tuan, jauh kita dengan salaf. Rupanya begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i khatam 60 kali Quran dalam Ramadan. 60 kali. Macam mana? Bila Imam Syafi'i baca? Al-Imam Al-Bukhari, saya boleh sebut 20 nama kepada tuan-tuan. Al-Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, siang sekali, malam setiap 3 malam sekali. Maksudnya seluruh Ramadan Imam Bukhari khatam 45. Subhanallah. Quran. Kita yang sibuk kalau tak sempat baca, pasang Quran. Tapi kalau buat kerja di bengkel, buat kerja masak, jangan pasang Quran. Sebab Quran bila dialunkan Quran, wajib dengar. Wajib dengar. Kita duduk dalam kereta memandu, pasang Quran. Kita pergi ke tempat kerja 30 minit, balik 30 minit. Ya Allah, ini tilawah Quran aku Ramadan. Ya Allah, ini tilawah Quran aku Ramadan. Pasang. 30 minit pergi kerja, 30 minit balik. Cukup insya-Allah beberapa kali khatam dalam bulan Ramadan. Seorang ulama pergi ke rumah Presiden umat Islam ketika itu. Nama presiden itu Al-Muhtadi. Nama Perdana Menteri itu Al-Muhtadi. Yang ni bukan salaf. Yang ni bukan salaf tetapi pada zaman kegemilangan Islam. Ulama ini nama Abul Abbas Hashim ibn Qasim. Bila dia pergi pada bulan Ramadan, pergi ke istana selepas asar, kemudian waktu maghrib sudah dekat. Waktu ulama ni dah nak bangun, khalifah umat Islam, presiden umat Islam kata, duduklah kita buka puasa. Duduk, kita buka puasa sekali. Maka kata Abul Abbas, aku pun duduk buka puasa dan memang aku tunggu untuk buka puasa di istana raja. Kata ulama ini, memang aku tunggu untuk melihat makanan dan rasa makanan berbuka puasa di istana raja. Ulama ni dia dah biasa dengan makanan-makanan roti yang keras, dia dah biasa. Cuma dia nak tengok cara raja makan. Lalu masuk waktu solat maghrib, mereka pun solat. Solat dulu. Disebut dalam ni. Fasalla bina, Imam Al-Muhtadi tadi jadi imam solat maghrib. Tuan-tuan, suasana itu berlaku zaman dulu. Siapa yang Amirul Mukminin, dia jadi imam dan dia yang memberikan khutbah. Siapa yang sultan, dia yang imam, dia yang memberikan khutbah. Dia ada ilmu agama. Dia mesti ada ilmu dan asas agama yang kuat. Maka Al-Muhtadi ni jadi imam maghrib, habis solat maghrib, dia pun panggil, keluarkan makanan. Kata Imam Abul Abbas, orang alim ni, lalu dikeluarkan makanan. Satu talam yang besar, kemudian di dalamnya ada piring-piring kecil. Aku melihat roti dan aku melihat piring-piring kecil dibawa. Lalu diletakkan di depan aku melihat roti, ada garam, ada cuka dan ada minyak zaitun. Kalau tuan-tuan biasa ke negara Arab dia makan roti dengan minyak zaitun. Dia carikkan roti itu, dia cecah minyak zaitun, dia makan. 3 lauk, roti, minyak zaitun, garam, cuka, khal, yang masam tu. Kemudian
kata ulama ini, Abu Abbas ni, aku pun makan, tetapi aku menunggu hidangan utama. Maka Imam Abu Abbas ni, bila dia tunggu hidangan utama, kambing golek mestilah ada. Yang ni wajib lah. Dia angkat seekor tu, dia senyum tu, kambing dengan kepala tu senyum ke arah kita tu kan. Duduk dalam talam tu. Kaki terpacak 4 tu, dia senyum. Yang tu wajib. 4 orang seekor kambing. 4 orang seekor kambing. Begitulah dulu. Selalunya dia hidangkan. Maka Imam Abu Abbas, dia pun makan sikit je. Kemudian Perdana Menteri Presiden Umat Islam ni tanya, "Alasta tasum? Bukankah kamu puasa Ramadan?" Dia kata, "Ya, puasa Ramadan. Kenapa tak makan?" "Sesungguhnya hidangan yang kamu tengok ni, ini saja yang aku makan." Malu tuan-tuan, tuan rumah sebut macam tu. Tuan rumah pula tahu, kata dia ni duduk tunggu nasi. Dia ni mesti tunggu nasi ni. Dia makan pun baru duduk tarik 1-2 je. Dia tarik makan sikit-sikit. Tuan rumah tu kata, "Wahai Abu Abbas, ini saja makanan di dalam istana ini untuk berbuka puasa." Zaman itulah. Subhanallah. Tu khalifah-khalifah zaman tu tuan-tuan. Tak semua, tapi beramai. Tak semua, tapi ramai. Masya Allah. Bismillah. Masya Allah. Yang terakhir saya sebutkan kepada tuan-tuan untuk malam ni, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Nabi, anak murid Nabi, ulama di kalangan sahabat. Dia katakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair. Manusia yang paling baik. Tuan-tuan, kita umat Rasulullah yang paling baik sekali 3 kurun yang pertama, salaf. Di kalangan sahabat termasuk Rasulullah, Sayyidina Ibnu Abbas kata, "Kana Rasulullah ajwadan nas bil khair." Nabi orang yang paling baik. Paling baik. Manusia yang paling berani bersedekah namanya Abu Bakar. Manusia yang paling berani bersedekah namanya Abu Bakar. Lebih berani daripada Uthman ibn Affan. Sedekah Abu Bakar lebih berani daripada Abdurrahman ibn Auf. Sedekah Abu Bakar lebih berani daripada Suhaib Ar-Rumi. Walaupun berani Abu Bakar, tetapi tidak sehebat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedekah. Tak ada lawan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaib Nabi bersedekah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersedekah, setiap kali bersedekah di rumah Nabi hanya tinggal yang ni. Hanya tinggal yang ni. Walaupun kekayaan Nabi boleh mencecah jutaan ringgit. Nabi pernah dapat hadiah bukit, ini lembah, kemudian bukit. Lembah itu dipenuhi kambing. Lembah dipenuhi kambing. Tuan-tuan, lembah dipenuhi kambing bukan 200 ekor. Lembah dipenuhi kambing ribuan. Orang hadiah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila satu orang Badui datang melihat di tepi Rasulullah, waktu Nabi sedang melihat kambing tu, Badui ni tegur Nabi. Nabi kata, "Apakah bilangan kambing ini membuatkan kamu terpegun?" Dia kata, "Ya." Nabi kata, "Ambil semua." Ambil semua. Sallallahu alaihi wasallam. Ini berani. Ini keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambil.
Waktu Nabi solat asar, Nabi bagi salam, Nabi keluar daripada sembahyang sebelum Nabi menghabiskan wirid. Nabi keluar masuk ke dalam rumah salah seorang isteri, Nabi ambil emas, kemudian Nabi memberikan kepada orang fakir miskin. Padahal ketika itu, itulah satu-satunya ketulan emas yang ada dalam rumah Nabi pada hari itu. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kami semua tunggu kamu." Habis sembahyang, Nabi terus keluar. Nabi tak pernah buat macam tu. Lalu Nabi pun jawab, "Aku teringat ada dunia di dalam rumah aku. Aku teringat ada dunia di dalam rumah aku." Lalu habis bagi salam, aku terus keluar mencari ketul emas itu. Mencari sebentuk cincin emas itu. Untuk aku sedekahkan fi sabilillah. Sebab aku takut Allah ambil nyawa aku dalam keadaan dunia ada di dalam rumahku. Ini sedekah Nabi. Kata para sahabat, kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila datang Ramadan, Nabi menjadi-jadi sedekahnya. Tuan-tuan yang biasa sedekah Jumaat seminggu RM5, bila datang Ramadan tambah jadi RM10. Betul? Tambah jadi RM10. Orang perempuan yang tak pergi Jumaat, bagi ke anak, suruh dia letak dalam tabung. Setiap kali kita tambahkan amal ibadat dalam Ramadan, niat dengan Allah, wahai Allah, iqtidaan bisunnati Rasulillah. Wahai Allah, aku tambah ibadat ini sebab ikut sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam. Ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir untuk Ramadan. Yang terakhir malam ni pesanan untuk diri saya dan kita semua untuk Ramadan. Paling saya risau bila mai Ramadan. Saya sendiri. Paling saya risau bila datang Ramadan. Apabila saya teringat doa Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling saya takut. Apa doa dia? Semua orang tahu, alhamdulillah kita sekarang ni kuliah banyak kan, TikTok, YouTube dan sebagainya. Nabi naik mimbar. Mimbar Nabi ada 3 anak tangga. Tangga pertama Nabi naik, Nabi sebut amin. Anak tangga kedua Nabi naik, Nabi sebut amin. Anak tangga ketiga Nabi naik, Nabi sebut amin. Sahabat tak dengar amin apa? Doa siapa? Doa apa? Bila Nabi habis khutbah, Nabi turun, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, doa apa? Doa siapa?" Nabi kata, "Doa Jibril." Tadi Jibril datang, kamu tak tengok, kata Nabi. Jibril berdoa dengan 3 doa. Salah satu doa Jibril kata, "Wahai Muhammad, mana-mana umat kamu yang masuk dalam Ramadan, kemudian keluar Ramadan, dalam keadaan membawa dosa yang sama banyak, aku doa kepada Allah, celaka umat kamu itu." Nabi kata, "Amin." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan-tuan, doa ini menghantui saya sendiri. Bila dekat dengan Ramadan ni, lagi 8-9 hari nak Ramadan, bila nak 9 hari dengan Ramadan, risau dengan Ramadan, keluar membawa dosa yang sama banyak. Sebab Jibril doa, Nabi kata amin. Dan orang yang menyebutkan amin itu seperti orang yang berdoa. Maksudnya 2 yang berdoa. Ketua malaikat, ketua para rasul dan nabi. Tentu sekali, pasti doa itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah tuan-tuan. Ni Ramadan. Jagalah Ramadan. Ada orang sebelum Ramadan tak sembahyang 5 waktu. Dalam Ramadan tak solat 5 waktu. Lepas Ramadan tak sembahyang 5 waktu. Sama aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati.
Ada orang sebelum Ramadan tak pernah puasa sunat. Dalam Ramadan, sehari tak puasa Ramadan. Habis Ramadan pun tak ada puasa sunat. Hati-hati. Tak kurang dosa dia. Sama aja. Ada orang sebelum Ramadan, dia tegur arak. Dalam Ramadan, dia tegur arak. Selepas Ramadan, dia tegur arak. Tak berubah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Doa Jibril, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT keluarkan kita daripada Ramadan dalam keadaan dosa kita diampunkan. Dosa kita diampunkan seperti mana kita baru dilahirkan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling baik dalam hidup kita setakat ni, insya-Allah. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang paling besar, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, memasukkan kita semua ke dalam syurga. Semoga Allah Taala jadikan ibadat kita pada tahun ini dan tahun-tahun yang sebelum ni semua ibadat yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takat tu saja insya-Allah untuk malam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semoga kita menjumpai Ramadan yang baik, rajin beribadat. Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk ibadat. Pada setiap hari Selasa 8 pagi di channel Ustaz Wadi Anwar ada pengajian kitab Bustanul Arifin saya sendiri. Hari Selasa juga 9 malam di channel saya ada satu segmen. Hari Rabu 9 malam pun ada satu segmen. Dan hari Khamis 9 malam ada segmen kisah hidup akhir zaman. Siapa yang nak ikut kisah hidup akhir zaman daripada tanda kiamat 1 sampai yang 100 lebih, boleh tengok dalam channel apa tu? Saya pun tak ingat. Depa yang buat kerja, saya tak tahu kan. Saya bercakap ya. Daripada tanda kiamat 1 sampai tanda kiamat 140. Kemudian tanda besar kiamat lebih kurang 40 episod. Ada 10 tanda besar tu, lebih kurang 40 episod. Kemudian ditutup dengan kiamat. InsyaAllah saya habiskan tahun ini. Tiap-tiap hari Khamis jam 9 malam. Dia yang tu saja untuk malam ni. InsyaAllah lepas solat kita bersalaman insyaAllah. InsyaAllah kita bersalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.